Saya nak ditidurkan sekejap lagi. Saya mohon doa abang. Satu, jaga anak. Pastikan anak solat di awal waktu. Saya adalah survivor COVID sebelum ini dan saya diizinkan stage 5 yang mana saya kaunselor di Pekeso, tugas-tugas membantu anggota-anggota COVID, tugas-tugas mengagihkan barang-barang keperluan kepada anggota COVID, juga di bawah saya memberi sokongan emosi kepada anggota COVID, juga di bawah tanggungjawab tim akrab dan juga kaunselor di Pekeso. Dan hari ini Allah izinkan saya untuk disahkan positif COVID bekas stage 5 dan saya melalui proses ditidurkan, kemudian ditelangkupkan 18 jam dan semua proses itu saya tidak sedarlah. Perkara yang tidak dijangka, perkara sesiapa pun sebenarnya tuan-tuan dan puan tak terfikir pun siapa yang dekat sini yang pernah positif juga seperti saya. Kita pastinya mulai fasa yang sama, iaitu kita tak nak pun benda ni dan kita tak terfikir pun. Bukan tak nak, kita tidak terfikir pun ianya akan berlaku pada diri kita. Dengan keadaan kita menjaga SOP, dengan kita betul-betul memantau, tapi siapa kita dan perancang yang terbaik adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya ingat 14 Julai itu, 14 Julai adalah tarikh saya pergi ke pejabat dan kami pergi sebelah pagi, sebelah petang kita dalam pukul 2 kita dah berada di rumah lah. Maksudnya setengah hari kan kita bekerja. Pukul 2.30 saya ada meeting secara online dengan pihak IT pula. Habis meeting secara online, saya uruskan urusan rumah tangga saya dan saya tergelincir di bilik air bila saya uruskan anak saya. Jadi bila 14 Julai itu saya tergelincir, keadaan kaki saya sakitlah sebelah kanan, memang tak boleh bergerak, nak solat pun payah dan saya nak solat memang sakit. Jadi malam tu 14 hari bulan, malam 15 hari bulan tu saya dah demam. Saya dah mula demam, tapi sebelum tu 14 hari bulan tu sebelum saya start meeting, anak saya nombor 2 mengadu. So anak saya mengadu, "Mama, Luffy sakit tekak dan juga Luffy rasa nak demam." So saya rasa agak berat hati, selalunya naluri ibu kan. So saya sembang dengan staf saya sebelum kami mula meeting. Saya kata, "Nadia, saya tak sedar hatilah anak saya nak demam." Jadi bila malam tu saya dah demam dan saya beranggapan demam saya itu adalah demam disebabkan sakit kaki. Saya nak solat payah. Saya susah hati kan, nak sujud, nak duduk tahiyat, ya Allahu Akbar, mampu duduk di kerusi solatnya. Sangat sakit, saya nak naik tangga atas pun tak boleh, banyak buat aktiviti di bawah, di tingkat bawah di rumah. Jadi saya tak rasa pun saya positif COVID, tak terfikir pun di fikiran. Sampailah 20 Julai dan saya pun masih masak lagi untuk juadah family. Dan saya ada selera makan, okey macam biasa. Sampailah demam saya dah berkurangan dan semakin baik. 22 hari bulan suami saya kata, "Abang tak sedar hati, jom kita pergi klinik. Sebabnya dah lama sangat awak demam." Saya kata saya demam dah okey dah semakin baik. Kemudian bila 22 hari bulan suami saya bawa pergi ke klinik, dia kata, "Nak tak nak pergi klinik, apa-apa pun tak apa, kita tengok je doktor." Jadi saya pun okey lah. Saya pun nak bersiap dan suami saya sembuh perfume. Jadi bila dia pakai depan saya kata, abang pakai minyak wangi ke?" "Ya." Saya kata, "Saya tak bau." Lepas tu suami saya kata, "Biar betul yang." Jadi saya ambil minyak wangi tu, saya letak di dalam hidung saya dan memang tak bau. Masa tu saya agak diam dan saya teruskan pergi ke klinik. Dan bila pergi klinik, doktor ambil darah, doktor kata, "Fauziah, saya tengok bacaan darah awak ni seperti benda Allah itu." Perkara tersebut dia sebut, "Pergi buat swab test secepat mungkin." Bila swab test, apa yang berlaku, saya terus, ya Allah baiknya, nak katakan Allah ni memang Allah sangat baik pun, sangat baik. Saya dipermudahkan sangat urusannya. Keluar saja klinik, saya call Dr. Sharif. Dr. Sharif adalah doktor di Pekeso. Kami ada tim ramai tim doktor di sini. Saya kata, "Doktor, saya kaji, doktor minta untuk buat swab test. Kebarangkalian bacaan sekian-sekian." So dia coolkan saya. Jadinya terus diuruskan dan pukul 2 petang terus saya ada slot untuk swab test di Kajang. Jadi saya pergi Kajang, saya buat swab test dan balik saya dah macam letih sebenarnya. Kemudian bila sampai rumah malam tu baru result dia keluar, saya positif.
Masa saya 22 hari bulan tu, bila doktor kat klinik dah bagi tahu saya, minta saya buat swab test, saya dah sangat rasa, saya tak tahu apa perasaan saya, hilang semuanya. Saya kata, ya Allah, kekuatan saya, klien-klien saya selalunya inilah yang saya bagi kekuatan, dan hari ini Allah uji saya. Kalau betul lah ia saya positif. Saya bimbangkan kesihatan anak istimewa saya, bimbanglah kan, semua perasaan ada. Kalau tanya, Ji, apa perasaan Ji? Tak tahu. Perasaan tu dia macam-macam bercampur. Dia ada risau, dia ada resah, dia ada takut, dia ada tawakal, semua ada kan. Jadi bila saya dah buat swab test, saya dapat result dan saya positif, saya masuk dah mai-mai. Kemudian saya call Dr. Sharif. Dr. Sharif aturkan terus swab test untuk seluruh family saya. Dan 23 hari bulan tu, seluruh anak family saya ada 4 orang anak, semua positif termasuk suami saya. Anak saya paling kecil 2 tahun. Saya dihadirkan dengan bantuan yang sangat-sangat banyak, termasuklah Puan Armiati Yurnis, yang pastinya saya tak akan mampu balas jasa beliau. Moga Allah gandakan pahala untuk beliau. Yalah, sahabat syurga saya, insyaAllah. Dalam keadaan saya separa sedar, saya tak tahu pun saya separa sedar, dan staf saya layan semua kerenah saya. Saya nak itu, saya nak ini, saya nak oksigen. Bila kawan saya yang nurse Rosarita, Ita, saya panggil dia Ita, dia kata, Kak Ji, cek oksigen. Saya buat cek, okey, boleh nafas macam biasa. Jadi dia kata saya nak oksigen, dan diorang layan pun belikan oksigen, macam-macam dia beli untuk saya. Tapi tanpa sedar, sebenarnya saya di bawah tahap sedar, separa sedar. Kemudian bila saya dah dapat oximeter, saya sebenarnya, tuan-tuan dan puan, doktor ada pernah nyatakan saya lupa nama dia, sindrom happy apa. Jahatnya COVID ni, dia boleh membuatkan kita tak rasa pun sesak nafas. Masa saya dekat hospital, kawan-kawan yang datang, oksigen 90 pun diorang dah sangat struggle untuk bernafas. Tapi saya rasa okey untuk bernafas, tapi sebenarnya saya tak okey. So bila saya cek oximeter, suami saya cek, suami saya tengok apa yang berlaku pada saya, oksigen saya drop pada 40%. Jadi masa tu dah 40, suami saya, family saya semua 40, 96, 97, 98. Cantik oksigennya, yang kecil pun 100. Tetapi saya 40. 27 hari bulan saya pergi CAC dengan keadaan saya memang, saya tak nak pergi sebenarnya. Saya kata saya okey bang. Suami saya kata tak, sekarang abang nak bawa awak pergi, siap bawa pergi keluar. Dan saya bila keluar, saya cakap dengan husband saya, kenapa Lutfi kuning Kenapa Waish kuning Oh, baru saya tahu dunia ni kuning. Saya nampak seluruh persekitaran saya semua warna kuning. Saya nampak pokok tu kuning, saya nampak langit tu kuning, semua. Dan suami saya tak banyak cakap, masuk kereta, sepanjang perjalanan saya tidur. Saya ngantuk. Dan memang kat rumah pun saya ngantuk. Jadi CAC tolak, suami saya terus bawa pergi ke kecemasan emergency di Hospital Kajang. Sampai di Hospital Kajang, di emergency, memang keadaan saya macam sihat. Saya tanya, bang, apa benda tu bang ni? So nurse terus turun. Suami saya kata, wife saya sangat lemah, wife saya perlukan bantuan. Kami satu family positif. So nurse pun datang, dia cek 10 jari saya, satu-satu dia cek, 40, 45, 40, 45. So bila dia tengok, dia cek, pihak hospital kata, abang balik dulu, keadaan ni macam lama sikit ni, abang balik dulu. Saya sedar di hospital tu, saya tak tahu saya duduk di mana, tapi saya perasan ada orang godeh itu ini sebagainya, dan saya memang masih layan klien-klien saya. Klien saya yang minta bantuan, yang share masalah, saya masih layan. Dan sekarang bila saya scroll balik WhatsApp diorang, ada yang saya sempat balas, ada yang saya tak sempat balas sebab saya ngantuk, saya tertidur. Saya perasan ada orang godeh-godeh badan, ambil darah, tapi saya tak mampu nak buka mata. Bukan lemah, tapi saya mengantuk. Tapi sebenarnya hakikat realitinya saya lemah. Saya sedar-sedar saya dah ditolak. Ada doktor dah ditolak dekat katil. Doktor maklumkan pada saya, doktor kata, Puan Fauziah, Puan di ICU sekarang dan Puan akan ditidurkan sebentar lagi. Sila hubungi waris. Kemudian saya ingatkan saya nak bagi WhatsApp dekat dalam grup psikologi. Tapi Allah tu maha baik. Allah caturkan saya ter-voice note di grup akrab Perkeso. Dengan keadaan suara saya lemah, saya rasa saya tak lemah. Tapi bila saya dengar balik, bila saya sedar memang suara saya sangat lemah, saya terhutang budi dengan akrab Perkeso yang sangat banyak membantu, ambil langkah proaktif nak kena buat apa dan sebagainya. Dan last baru saya call husband saya.
Saya call husband saya last tu sebab saya tahu dia akan tanya banyak. Jadi saya call husband saya. Bila saya call husband saya kata, "Assalamualaikum abang, saya tak punya masa yang banyak. Saya nak ditidurkan sekejap lagi. Saya mohon doa abang. Satu, jaga anak. Pastikan anak solat di awal waktu." Itu yang saya mohon, janji dengan saya. Dan yang kedua, saya kata, tolong doakan saya bangun tahajud, doakan saya sebab saya percaya dalam tahajud itu je lah yang Allah boleh mendengar apa pun suara hati hamba-hambanya. Dan saya ulang-ulang benda tu, saya kata tolong janji dengan saya, tolong. Dan suami saya kata, "Yang, tapi kenapa nak ditidurkan? Ya abang janji abang buat. Tapi kenapa nak ditidurkan?" Saya kata saya tak tahu. Panjang umur, murah rezeki, panjang umur, kita akan jumpa lagi. Janji dengan saya, doakan saya, tahajud jangan tinggal sebab itu tangkal utama sekali. Itu yang saya ulang-ulang. Dan terus saya tak sedar apa. Bila saya tak sedar apa, saya cuma lalui fasa. Sepanjang saya ditidurkan tu, saya cuma rasa bahagia. Saya cuma rasa seronok. Saya cuma rasa yang sangat puas. Saya sangat penat dan saya sangat lapang dan lega. Perasaan saya sangat gembira. Perasaan saya sangat, saya tak tahu nak gambarkan perasaan tu bagaimana. Saya dikelilingi dengan warna. Perasaan saya baring. Saya cuma dikelilingi dengan warna-warna hijau, warna-warna biru yang sangat cantik. Saya cuma nampak rama-rama yang sangat banyak dan besar-besar tapak tangan. Rama-rama tu banyak melekat kat badan saya, banyak terbang dan saya sangat suka. Dan ada bau wangi yang sangat kuat. Saya tak tahu nak gambarkan, tapi saya rasa itu bau bunga. Dan saya rasa itu juga adalah doa daripada kawan-kawan saya. Doa daripada kawan-kawan lah, baca Yasin dan sebagainya. Sepanjang perjalanan itu, saya lalui fasa itu dan juga Allah tu maha baik. Saya direzekikan dengan doktor yang di ICU itu adalah kawan saya yang saya tak tahu dia pun kerja Hospital Kajang. Saya direzekikan dengan sahabat yang nurse yang jaga saya itu adalah kawan kepada kawan saya, iaitu kawan di Perkeso, kawan baik saya. Dia yang menjaga saya sepanjang tempoh. Sepanjang saya ditidurkan tu, sampailah satu hari saya didengarkan dengan suara suami dan anak saya. Saya direzekikan untuk didengarkan suara suami saya. Dan saya gembira dengan suara suami saya sebab saya rasa happy masa tu. Saya hayal lah lebih sundak. Saya asyik sangat tengok rama-rama sebab rama tu besar. Banyak melekat kat muka, banyak melekat kat badan. Saya kata, ya Allah, wanginya, seronoknya. Saya sangat happy. Ya Allah, saya tak fikir kat mana tapi saya sangat gembira. Jadi bila berlaku perkara tersebut, bila saya dengar suara suami saya macam biasa, saya gembira. Dan bila saya terdengar suara anak saya, Aufa Adiba. Saya ada empat orang anak, 3 lelaki, seorang perempuan. Anak nombor 3 saya ni, Aufa Adiba. Saya dengar suara Aufa cakap macam ni, Assalamualaikum Mama. Kalau Mama dah sedar, Mama dengar suara Aufa. Waish hari-hari tanya pasal Mama. Mama jangan susah hati. Aufa cakap Mama outstation. Mama kan salah outstation. Jadi dia diam. Mama kerja, Mama nanti balik, Mama jangan susah hati, Mama kuat semangat, Mama lawan, nanti kita boleh jumpa dan sebagainya. Suara Aufa tu lah yang saya mula terdetik, Aufa. Tapi mak kan dia boleh rasa kenapa suara anak saya bergetar walaupun gembira. Saya kata, Aufa, kenapa Aufa cakap Mama macam itu? Mama cuma tidur lah, Mama rehat. Ya Aufa tak nampak ke Mama rehat? Itu perasaan saya ketika itu. Dan masa itu saya mula bangun. Bangun dalam erti kata saya belum sedar lagi, tuan-tuan dan puan. Bangun dalam mimpi saya. Bila saya dah sedar, Amy cerita suara yang saya dengar tu adalah hari kedua. Dia orang bagi suara pada Wafa yang jaga saya. Wafa bagi suara tu pakai handphone, dengarkan suara saya. Jadi bila saya bangun. Saya memang bangun nak cari Aufa. Saya kata nak cari Aufa lah. Dan keadaan itu bila saya bangun, situasinya saya terduduk. Saya nampak jasad saya baring dan saya duduk. Saya pandang kanan, saya nampak memang ada nurse, jururawat. Dan saya lihat
saya nampak husband saya keadaannya tengah solat, dan saya masa tu ketika itu saya rasa saya menangis. Saya kata, Allahu Akbar, baiknya Kau Allah. Saya tak tahulah nak kata apa, tapi saya terlalu gembira. Terima kasih Allah, terima kasih Allah. Itu yang saya ucapkan. Dan bila saya bangun, saya sedar-sedar saya macam dekat dinding, tuan-tuan. Saya bersandar. Saya toleh belakang, betul di atas kepala saya ni saya nampak memang perempuan macam saya. Saya minta maaf kalau saya keterlaluan, tapi itulah yang saya lalui. Memang wajah sama saya tengah duduk, tapi dia tak nampak pun saya. Dia duduk betul-betul di belakang saya, di kepala saya. Saya cuma cakap macam ni, saya kata, Ya Allah, saya ke tu? Tapi saya tak pernah ada telkung tu. Saya tak pernah ada telkung sebersih itu. Dan saya nampak keliling saya kosong, hanya saya dengan dia. Saya memang menangis saat itu. Saya cuma Allahu Akbar. Adalah perkara yang pernah saya tanya dengan Allah, dan Allah jawab rasanya masa tu. Dan saat itu bila saya terdiam, saya hanya Allah, terima kasih Allah. Tiba-tiba saya ada rasa perasaan macam ni. Apa yang dia rasa tu sama dengan aktiviti harian saya, tapi perasaan itu berganda dengan apa yang saya rasa sewaktu harian saya. Dan bila perasaan itu dia sampai terus kat jantung saya yang berdegup kencang, tuan-tuan dan puan-puan. Saya tak mampu nak gambarkan bagaimana, saya tak mampu nak cakap macam mana, saya bimbang orang salah faham. Tetapi ya, bila dia sangat kencang, dan saya kata, Allah, adakah ini aku? Dan saya hanya ucap terima kasih pada Allah. Memang Allahu Akbar, la ilaha illallah. Saya terduduk, saya memang menangis. Sepanjang proses itu memang individu yang saya nampak tu, dia tak nampak pun saya. Dia asyik dengan aktiviti dia. Dia asyik dengan wajah yang sangat gembira. Tak perlulah saya cerita apa aktiviti tersebut. Jadi saya sangat, Allahu Akbar, Allah tu maha baik. Saya minta maaf, Allah sangat baik. Allah sangat, saya tak mampulah nak digambarkan betapa baiknya Allah itu. Jadi selesai yang itu, saya tak lama, tuan-tuan dan puan. Terus saya sedar orang gerak-gerakkan saya, nurse tarik tangan kan, okey Fauzia, very good, tolak, lawan lagi. Saya mai sedar kan. Lepas tu saya terlelap lagi. Lepas tu tak lama tu, saya tak tahu hari ke berapa, tahu-tahu doktor dah datang, Fauzia dah sedar, okey Fauzia nak call family, Fauzia nak video call family, nak cakap dengan family. So bila saya cuma angguk, dan masa tu tangan saya dah diikat lah, ikat kat katil kan. Mungkin agaknya saya meronta, saya tak pasti. Di ICU memang dia akan jaga kita sangat sempurna, sangat. Saya tak tahu nak gambarkan lah betapa baiknya frontliner kita, kuatnya kederat mereka dengan badan saya yang besar. Diorang kecil, tarik saya, angkat saya, Allahu Akbar. Jadi bila diorang video call, suami saya kata mata saya memang ke kanan ke kiri. Mungkin saya parah sedar, sebab doktor cakap dengan dia memang keadaan saya tak disedarkan sepenuhnya. Dan keadaan sebelah kiri saya tak perasan, tuan-tuan dan puan, nampak kan ni, ini tiup makan. Parut, kadang-kadang fikir perempuan kan kalau ada parut malu, tapi tak apalah, janji Allah tengok nanti jadi saham untuk saya, tak apalah, kalau tak nak hilang pun tak apa. Janji Allah jadikan sebagai ialah. Sebelah kiri ni adalah tiup yang sampai ke perut, sebelah kanan adalah besi yang masuk ke paru-paru, yang akan bagi bantuan kepada oksigen kepada paru-paru saya. Memang bila dibagi ubat tidur tu, memang saya terus collapse, tak sedar, sebab hospital nak minimizekan pergerakan saya kan. Bila gerak macam ni pun sebenarnya adalah tenaga, jadi diorang nak fokuskan kepada paru-paru saya untuk tenaga. Bila family saya video call, saya nampak suami saya menangis tapi tahan. Saya nampak anak-anak saya gembira. Suami saya kata, abang tahu awak kuat, yang terus kuat semangat. Kita jumpa anak-anak, apa nak berikan anak makan ni, macam-macam lah situasi saya saat itu.
Saya rasa sangat sunyi. Saya rasa sangat sepi. Saya rasa sangat tidak kuat. Rasa saya masih bau lagi wangi yang bau saya, yang saya dalam mimpi saya tu kan. Saya masih bau lagi. Saya masih terbayang yang mimpi saya tadi. Saya macam mimpi betul ke? Saya macam ya Allah. Dia bayang, dia punya sampai ke hati tu kan. Dia punya rasa manis tu. Susah saya nak gambarkan. Dia punya rasa baiknya Allah. Macam tu lah kan. Tak terkata nak digambarkan. Jadi bila suami saya bagi semangat sebagainya, letak telefon, video call, saya saya tak boleh bercakap tuan-tuan dan puan. Saya tak boleh bercakap. Lepas tu bila doktor kata apa puan, dan doktor bagi kertas dengan pensel. Kertas dengan pen. Bila doktor bagi pen, barulah saya tahu saya tak boleh nak menulis. Saya tulis semangat. Memang sangat struggle, susah nak tulis. Tapi hebatnya apa yang berlaku, doktor boleh faham tulisan saya. Semangat. Saya, puan nak semangat, puan nak suami saya bagi semangat lagi. Kan? So bila dia call balik husband saya, Cik Fairuz boleh tak bagi semangat pada Puan Fauzia, sebab Puan Fauzia perlukan semangat pada Cik Fairuz sekali lagi. So suami saya bagi semangat. Suami saya kata, yang kuat semangat, jangan fikir yang bukan-bukan. Awak memang insan yang sangat kuat. Ramai yang abang tak tahu siapa pun yang call abang. Semua bagi semangat, teks abang. Semua cakap, kawan-kawan awak di universiti semua cakap, pensyarah-pensyarah awak di Sarawak, di Kedah, semua call abang. Semua cakap awak memang orang yang kuat dan abang yakin awak kuat. Saya geleng kepala. Saya kata, saya tak kuat. Saya memang tak kuat. Tapi suami saya kata, tak, awak memang kuat. Percaya yang abang tunggu awak, anak-anak tunggu awak, awak cepat sihat. Awak jangan fikir yang bukan-bukan. Kita balik rumah dan kita hidup macam biasa. Sepanjang proses itu, doktor dekat situ, Fauzia, zikir Fauzia, ingat Allah, zikir. Saya hanya diam, saya kata subhan. Saya zikir, saya tak ingat zikir sebab kita lupa. Sebenarnya subhanallah bihamdi, tapi saya tak ingat. Lepas tu saya tengok Allah kan. Saya terus zikir itu, Allah pun zikir. Saya fikir Allah, andailah ada klien saya yang belum rasa puas dengan bantuan saya, andailah ada dalam khidmat kerja saya yang saya culas dalam masa, Allah gantikan dengan COVID ini. Saya redha dan melapang dada. Saya tak nak saya jumpa dia nanti ada benda yang saya masih berhutang. Saya cukup takut sebenarnya. Kesian klien-klien yang tak puas buat sesi, yang kadang-kadang saya tak mampu nak capai tangan saya. Guru saya selalu pesan, kalau kita doakan orang, 10 malaikat doakan kita. Jadi itulah yang saya ulang-ulang. Puan Aramiati Yurnis, terima kasih yang tidak terhingga daripada saya dan seluruh keluarga saya.